Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Hasniza dan rakan-rakan. Kami daripada kumpulan 6. Topik kali ini kami akan membincangkan mengenai kesan-kesan pandemik COVID-19 terhadap keluarga. Bagi menceritakan tugasan kali ini, kami telah membagikan kepada dua kumpulan, iaitu yang pertama, sesi menunggu dan iaitu saya Aina Zaira dan Muhammad Damian. Dan seterusnya ialah untuk menulis laporan iaitu Chawaltin, Lautini, Nurul Hasika dan Jumriana. COVID-19 ini merupakan satu jenis virus yang baru, boleh menyebabkan jangkitan saluran pernafasan yang boleh menyebabkan sebabkan gejala daripada selesema biasa kepada radang paru-paru yang teruk. Ia boleh dijangkiti dengan mudah di tempat ramai dan penyakit tersebut dapat merebak tanpa halangan secara berterusan daripada seorang individu kepada individu yang lain. Pandemik ini pada mulanya dikesan pada pertengahan bulan Disember 2019 di Wuhan, China dan deklarasi pandemik oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Seterusnya, jumlah kes COVID-19 semakin meningkat sebanyak 587,165 kes pada Februari 2020 sehingga Mei 2021. Hal ini menunjukkan pandemik COVID-19 semakin serius dan menjadi fokus perhatian di seluruh dunia. Dengan meningkatkan kes kumulatif positif COVID-19 setiap negeri di Malaysia, pandemik telah menjejaskan ekonomi secara tidak langsung. Banyak aktiviti sosioekonomi terganggu secara global seperti penangguhan dan pembatalan aktiviti sukan, pelancongan, kebudayaan dan lain-lain. Dari sudut psikologi pula, rakyat amat membimbang terhadap ancaman wabak ini. Kerajaan turut melaksanakan pelbagai usaha untuk menangani impak krisis ini. Dan bahagian seterusnya ialah dapatan kajian. Dapatan kajian ini hasil temu ramah daripada Puan Diana dan Puan Najah mengenai kesan pandemik COVID-19 terhadap keluarga mereka. Dan di sini saya sediakan sedikit sedutan video semasa temu ramah kami bersama mereka. Memang terganggu lah. Balik tak payah kata lah. Memang berserak rumah dengan macam-macam ragam orang cakap. Kerja sekolah daripada PDR memang tak buat lah. Kalau kita tak explain suruh apa semua, memang stres lah. Orang kata dekat tempat kerja pun stres. Dengan tekanan, dengan dekat rumah pun dengan anak-anak. Kalau dia orang pergi sekolah, at least kerja-kerja sekolah semua dah dibuat kat sekolah. Sepanjang pandemik ini 2 tahun, 3 orang ahli keluarga kami telah dijangkiti dan didapati positif. Salah seorangnya pada awal pandemik itu pada bulan Januari. Masa itu kami terpaksa kuarantin selama 10 hari dan anak kami dihantar ke pusat kuarantin di Maib selama 14 hari. Dan sekali lagi pada tahun ini, 2 ahli keluarga kami telah didapati positif. Itu suami dan anak bungsu kami. Sekarang ni kami masih dalam tempoh kuarantin. Mula sekali iaitu berkaitan dengan kesan kepada keluarga dari aspek pendapatan keluarga. Berdasarkan temu ramah bersama kedua-dua belah informan iaitu Puan Diana dan Puan Nadia, mereka berpendapat bahawa mereka berdua terkesan semenjak COVID melanda dunia, antaranya ialah dari segi pembelajaran bertambah dari makanan, bil air dan bil elektrik disebabkan anak-anak 24 jam berada di rumah. Begitu juga dengan Puan Najah, beliau terkesan apabila keluarganya dijangkiti COVID-19 dan pembelajaran keluarga untuk ubat-ubatan dan rawatan meningkat kerana bila ada ahli keluarga yang positif, ini merupakan pembelajaran luar jangka Puan Najah. Puan Najah dan Puan Diana berpendapat bahawa COVID-19 memberi kesan emosi kepada mereka berdua dan ahli keluarga, bila mana salah seorang anak Puan Najah akan menghadapi SPM, tetapi ditangguh ia telah memberi sedikit tekanan kepada anaknya dan keadaan terkurung di rumah juga boleh menyebabkan emosi mereka terganggu. Begitu juga dengan Puan Diana, sedikit tertekan semasa menjalankan tugas sebagai pembantu perawat kesihatan di Hospital Angkatan Tentera. Seterusnya ialah kesan pandemik ini misalnya dari segi akademik. Kedua-dua belah informan berpendapatan bahawa pembelajaran secara dalam talian sedikit sebanyak telah memberi kesan kepada anak-anak mereka apabila kelas berdepan terpaksa dikurangkan. Secara tidak langsung, persediaan untuk belajar tidak cukup apabila boleh dikatakan agak merosot pembelajaran anak-anak. Seterusnya ialah hubungan dengan masyarakat sekeliling, jiran tetangga. Puan Najah dan Puan Diana memberi pendapat yang sama bahawanya pertemuan di luar rumah dikurangkan dan jika ada apa-apa akan dibincang melalui grup WhatsApp dan mereka hanya perlu keluar apabila ada urusan yang penting sahaja. Dari segi hubungan keluarga pula, Puan Najah menyatakan bahawa dengan bilangan ahli keluarganya yang sedikit, ini membuatkan mereka semakin rapat kerana mereka sentiasa bersama di rumah di dalam tempoh mereka berkuarantin. Begitu juga dengan Puan Diana, di mana hubungan Puan Diana bersama ahli keluarga menjadi semakin rapat. Hal ini kerana mereka sentiasa bersama di mana mereka duduk di rumah dan sentiasa ada di rumah.
Berkenaan dengan sokongan yang diterima oleh para informan dari ahli keluarga pula, Puan Najah menyatakan ia mendapat sokongan yang penuh apabila Puan Najah dan keluarga sedang menghadapi masalah, di mana apabila salah seorang anaknya dijangkiti COVID-19, ahli keluarganya yang dekat maupun jauh memberi sokongan dan nasihat kepadanya melalui WhatsApp. Bagi Puan Diana pula, sebagai salah seorang barisan harapan negara, memang akan menghadapi tekanan yang tinggi, akan tetapi Alhamdulillah Puan Diana mendapat sokongan yang penuh dari semua orang yang mengenali dirinya, iaitu dari kawan-kawan sekerja, ahli keluarga dan juga sahabat yang jauh. Sokongan dari komuniti berluar pula, Puan Najah mendapatkan sokongan yang penuh dari jiran tetangga, di mana jiran dan juga ketua komuniti di situ menghubungi keluarga Puan Najah iaitu suaminya bagi bertanyakan khabar dan menyediakan barangan keperluan yang diperlukan oleh Puan Najah. Berpihak kepada Puan Diana pula, beliau juga turut mendapatkan sokongan moral yang penuh dari jiran tetangga yang mana sentiasa menasihati beliau untuk berhati-hati. Apabila dilihat dari segi peranan berwajib, Puan Najah berpendapat pihak berwajib telah menjalankan peranannya dengan sehabis baik mereka dan cuba untuk menangani wabak ini sehingga ke hari ini, dan juga mengawal keadaan di mana pada waktu itu kes sehari mencapai 400 di Kuala Lumpur sahaja. Bagi Puan Diana pula, pihak berwajib telah menjalankan peranannya sehabis baik, akan tetapi tidak mendapat kerjasama daripada sesetengah masyarakat yang tidak mahu mengikut arahan pihak berwajib ini, seperti ingkar SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan, keluar tanpa ada tujuan penting ketika PKP dijalankan dan sebagainya. Pada pandangan Puan Najah, peranan individu merupakan salah satu peranan yang penting bagi membantu pihak berwajib ini dengan cara mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Bagi pendapat Puan Diana pula, kita perlulah mematuhi perintah yang ditetapkan oleh kerajaan, di mana sekiranya berkeperluan untuk keluar rumah, sewajarnya maksimum 2 orang sahaja wakil yang keluar untuk urusan penting. Selain itu, peranan ibu bapa juga dalam menyekat anak-anak untuk terus bebas di luar rumah, dan setiap keluarga juga perlu merancang perbelanjaan supaya tidak sering mendedahkan diri di luar kawasan rumah. Seterusnya, saya akan menerangkan 4 kesan utama COVID-19 terhadap informan yang telah kami temu ramah. Pertama sekali adalah kesan ke atas kewangan, di mana menurut Puan Najah, pendapatan anaknya terjejas di mana pendapatannya dikurangkan kepada RM800 sahaja sebulan. Selain itu, 3 orang ahli keluarganya didapati positif dan menyebabkan mereka terpaksa menanggung kos rawatan yang tinggi, dan seterusnya mereka juga menyatakan mereka terpaksa menggunakan pengangkutan sendiri di semasa pandemik ini, dan menyebabkan mereka terpaksa menanggung kos yang tinggi dari segi petrol dan bayaran tol. Kedua, kesan ke atas emosi kerana terdapat anak-anak mereka yang menduduki peperiksaan SPM pada tahun ini dan terpaksa menjalani kelas secara online, dan menyebabkan mereka menghadapi tekanan kerana kelas online, dan keadaan mereka yang terkurung di rumah juga menyebabkan emosi mereka terganggu. Ketiga, kesan ke atas pendidikan kerana pembelajaran secara online menjejaskan pendidikan anak-anak mereka kerana anak-anak mereka cenderung untuk bermain gadget dan menghabiskan masa mereka dengan hal-hal yang tidak berfaedah. Akhir sekali, kesan ke atas kesihatan, di mana menurut Puan Najah, kesihatan beliau terjejas disebabkan terdapat 3 orang ahli keluarga beliau yang dijangkiti COVID-19, dan menurut Puan Diana, kesihatan beliau juga terjejas disebabkan terdedah dengan pesakit COVID-19 kerana beliau bekerja sebagai perawat di hospital. Pandemik COVID-19 ini boleh memberi kesan yang baik maupun kesan buruk kepada hubungan interpersonal setiap individu. Pertama, hubungan antara ahli keluarga. Pandemik ini memberi kebaikan apabila Perintah Kawalan Pergerakan PKP dapat mendekatkan semula hubungan keluarga kecil yang tinggal dalam satu rumah. Sebabnya, setiap ahli keluarga berpeluang menjalani aktiviti bersama seperti masak, makan dan sebagainya. Dari segi keburukan pula, PKP ini menghalang pertemuan ahli keluarga yang tinggal berjauhan. Seperti sekarang ni, kita tak dibenarkan rentas daerah, apalagi mahu rentas negeri. Yang kedua, kesan terhadap hubungan dengan masyarakat setempat atau jiran. Di sebalik kerisauan COVID-19 ini, terdapat juga hikmah di mana bagi sesetengah pihak, jiran tetangga akan lebih prihatin kepada keluarga yang terkesan dari segi ekonomi dan kesihatan mereka. Contohnya apabila sesebuah keluarga tu terpaksa dikuarantin, mereka tak boleh nak keluar rumah. Jadi jiran-jiran ni yang akan bantu beri sumbangan barangan keperluan dan sebagainya. Walaupun begitu, keburukannya juga tetap ada bagi sesetengah pihak yang mungkin hubungan mereka dengan jiran-jiran menjadi renggang disebabkan aktiviti sosial yang terbatas. Sokongan dari keluarga, masyarakat, pihak berwajib. Dari segi keluarga, pelajar-pelajar telah dibenarkan untuk belajar di rumah dan cara pembelajaran adalah secara talian. Namun, cara ini telah menyukarkan pelajar untuk belajar secara dalam talian. Hal ini dibimbangkan oleh Puan Najah kerana anaknya menduduki SPM tahun ini. Beliau juga turut memberi sokongan kepada anak-anak untuk meluahkan perasaan mereka. Ini merupakan sokongan yang amat diperlukan sesama ahli keluarga. Selain itu, semasa dalam tempoh kuarantin ahli keluarga, termasuklah Ibu Puan Najah yang telah banyak memberi sokongan kepada
kepada beliau agar terus kuat dalam menghadapi tugas ini. Begitu juga dengan Puan Diana yang mendapat sokongan dari keluarga semasa beliau menjalankan tugas sebagai barisan hadapan. Bukan mudah untuk mereka hadapi ini tanpa sokongan dari ahli keluarga. Seterusnya, dari segi masyarakat, kita sebagai seorang ahli masyarakat haruslah mengamalkan sikap prihatin terhadap orang yang berada di sekeliling mereka. Seperti yang diperkatakan oleh Puan Najah dan Puan Diana dalam temu ramah ini, masyarakat sekeliling banyak memberi bantuan penuh kepada Puan Diana yang bertukus lumus, memberi khidmatnya sebagai barisan hadapan di Hospital Angkatan Tentera, di mana jirannya turut memberi sokongan moral menasihatinya untuk berhati-hati semasa bekerja dan terus bersemangat. Begitu juga dengan Puan Najah mendapat sokongan moral dengan masyarakat setempat, bila mana ahli keluarganya terlibat dalam jangkitan COVID-19. Yang akhirnya ialah dari segi pihak berwajib, kerajaan telah memberi banyak bantuan kepada rakyat Malaysia, terutamanya bantuan kewangan. Di samping itu, kerajaan juga melaksanakan program vaksinasi COVID-19 kepada rakyat Malaysia dan memastikan setiap rakyat akan menerima vaksin supaya boleh mengurangkan risiko jangkitan. Kesimpulannya, rakyat Malaysia perlulah bekerja sama dan mengamalkan disiplin sosial dalam usaha memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Dengan kata lain, anggota masyarakat perlulah berganding bangun dengan pihak berkuasa untuk memahami SOP, kerana ia bukan suatu perangai yang biasa. Kita sedang menghadapi musuh yang tidak dapat dilihat. Oleh itu, marilah kita bersama-sama mengatasi krisis COVID-19, membina semula masyarakat dan masa depan kita. Itulah yang daripada kumpulan 6. Sekian, terima kasih.